Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So kita jumpa lagi hari ini dalam sesi Sembang Santai Asia bersama sahabat-sahabat. Okey, so hari ini kita nak cerita pasal apa? Kita nak sembang pasal apa? Sekejap ya, rasa macam gelap pula sekejap. Okey. So hari ini kita nak sembang-sembang berkenaan dengan apa yang kita sanggup korbankan untuk jadi kaya. Untuk jadi kaya. Sebenarnya kaya ni tidaklah kata wajib kan. Cumanya bila kita kaya, okey. So kalau kata contoh dalam perspektif kita bercerita hari ini, kaya ni maknanya kaya dalam bentuk kata material lah. Okey, material. Tapi sebenarnya luaslah makna kekayaan ni, tapi dalam skop perbincangan kita dalam pengurusan kewangan dan juga emas ni, kita kaya dalam bentuk material. Okey. So, kenapa kita kena jadi kaya? Okey, kenapa kita kena jadi kaya? Dia tidaklah wajib, cumanya bila kita jadi orang yang kaya, orang yang berduit, kita ada lebih pilihan. Kita ada lebih pilihan. Macam contoh. Untuk saya suka nak bagi pilihan. Contoh kita kan, kita orang yang beragama Islam kan, kita maknanya macam contoh kata untuk menjadi orang lebih baik dalam orang yang beragama. Contoh macam tu. Maknanya contoh kata kita nak boleh contoh bila kita ada lebih duit, kaya ni lebih kan, lebih daripada keperluan, kita jadi kaya dah sebenarnya. Contoh kata kita boleh menyimpan setiap bulan contoh. Itu sebenarnya kita dah kaya dah sebab kita dah ada lebihan daripada apa yang kita perlukan seharian. Okey. So mana contoh kata tadi, bila kita ada simpanan, kita boleh menunaikan umrah. Contoh salah satu. Tapi kalau kita tak ada lebihan untuk kita simpan, macam mana kita nak jadi orang yang lebih baik, boleh menunaikan suruhan agama, contohnya nak pergi umrah, nak pergi haji kan. Okey. So kalau nak pergi haji pun sebenarnya kita kena ada lebihan lah, kena ada lebihan at least. Kata contoh ambil yang muassasah pun kita kena ada at least 10,000 ataupun 11,000. Mungkin selepas ni akan jadi lagi naik lah harga ataupun package untuk haji. Sebabnya dari segi kekangan, mungkin kata dari segi kekangan keperluan bilik yang tak boleh seperti dulu. Mungkin boleh dulu menempatkan sehingga 6 orang satu bilik kan. So bila macam tu maknanya kita memerlukan lebih duit lah untuk nak menunaikan keperluan agama itu sendiri. Itu salah satu contoh lah. So kalau contoh yang lain, kita boleh, bila kita menjadi kaya, kita boleh lebih banyak memberi. Contohnya kita nak bagi sedekah kan. Bila kita ada lebihan duit, so kita bolehlah memberi lebih banyak. Sebenarnya macam tu kan. Tapi kalau dari segi perspektif, bila kita tak ada duit sebenarnya, apa yang kita ada tu, kalau contoh kita ada lebihan RM50, kalau kita sedekahkan RM25, itu pun dah sebenarnya kita dah lebih memberi 50% daripada nilai kekayaan kita. Kalau dari segi macam tu lah. Tapi kalau kita ada lagi banyak, maknanya kita boleh banyak lagi segi dari segi jumlah wang tersebut. Kan? Sebab saya pernah dengar salah seorang NGO lah. Seorang NGO ni dia kata dia pergi ke mana hari tu? Satu tempat yang pelariannya ramai orang umat Islam. So dia pergi ke satu tempat tu untuk nak bagi bantuan. So dia bawa banyak lah, maknanya jangan dia dah rasa bawa banyak. Saya tak ingat berapa jumlah dia, contoh kata 1 juta. Tapi yang 1 juta tu sebenarnya sedikit sangat yang benda yang dia boleh menyumbang kepada warga pelarian di situ. Sebab dengan jumlah orang yang ramai, 1 juta tu hanya jadi macam nothing. So kalau kita kaya, so umat Islam kaya, so kita boleh beri lebih banyak lagi. Macam contoh kata yang kita boleh beri banyak, jadinya NGO ni boleh bawa lebih banyak sumbangan untuk nak memberi kepada pelarian-pelarian, contoh macam tu. So kita lebih banyak boleh kira orang cakap buat bekal di sana kan. Okey. So zaman Nabi, saya pernah dengar satu mungkin hadis Nabi lah, tapi saya tak pasti dari segi sahih ke apa semua Nabi hadis ni. Tapi maknanya macam contoh kata Nabi pernah pernah ditanya oleh sahabat-sahabat berkenaan dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang keupayaan dari segi kewangan. Ditanya, macam mana saya nak boleh menyaingi dari segi amalan orang yang kaya. So Nabi bagilah satu macam contoh kata satu zikir. Sebab orang yang kurang berkemampuan ni, dia tak ada lah dari segi harta kan, fizikal untuk dia nak menyumbang. So yang lebihnya dia boleh buat dari segi macam tu lah. So jadi Nabi bagi satu zikir dan
bila orang ni buat, maknanya dia dapat lebih banyak lah kira macam pahala. Tapi bila diketahui oleh orang yang kaya ni, orang kaya ni pun buat juga, dia buat amalan zikir dan dia boleh bersedekah, sedangkan yang orang yang berkurang kemampuan ni, dia hanya boleh berzikir saja, tak boleh bersedekah. So bila keadaan berjadi macam tu, yang kurang berkemampuan ni pergi berjumpa balik dengan Nabi macam mana? So, apa nak buat ni kalau macam ni kan? So Nabi cakap itu adalah kelebihan orang yang kaya. Kelebihan yang Allah bagi kepada orang yang kaya. So kalau kita boleh grab peluang untuk nak jadi kaya, sebenarnya boleh. Sebab itu hanya adalah satu peluang lah untuk kita mengurus takbirkan kita punya kewangan. Sebab saya pernah bacalah buku daripada Tuan Azizi Ali berkenaan dengan pesara jutawan. Maknanya pesara, dia kerja tapi dia jutawan. So kita sebenarnya boleh lah dalam along the way kita bekerja, makan gaji pun sebenarnya kita menjadi jutawan. So dengan tekad kita daripada awal kita kerja, kita dah kena ada kira macam kata jalan-jalan jihad lah untuk kita korbankan supaya bila kita bersara, kita jadi lebih kaya lah. Kita jadi kaya dan boleh memberi, maknanya macam tu. So, apa yang sanggup kita korbankan untuk kaya? Apa yang perlu kita korbankan dan kita sanggup? Sepatutnya kita sanggup, baru kita boleh menjadi kaya. So, ada senarainya. So, saya kongsikan sedikit. Okay. So, salah satunya adalah contohnya, kita kena korbankan gaji kita untuk kita menabung setiap bulan. So maknanya dari segi tu kita kena ada mindset bahawa kita kena berbelanja di bawah kemampuan. Itu kok pengorbanan tu. Sebabnya contoh kita ada duit 5,000. Contoh gaji 5,000, kita ada duit 5,000 tapi kita hanya boleh belanja, contoh kita nak simpan 1,000, kita hanya boleh belanja 4,000 saja. Sedangkan kita 3 pula. Kita boleh belanja 4,000 sahaja berbanding gaji kita 5,000. Kan? Itu satu pengorbanan tu. Sebab kita rasa macam, kenapa aku nak kena spend 1,000 untuk simpan? Okay. Tapi bila kita ada matlamat, maknanya kita nak jadi kaya nanti supaya kita lebih ada banyak pilihan. Itu macam contoh kata 1,000 daripada 5,000, maknanya berapa persen kan? Sedikit sajalah. Kalau orang yang betul-betul bertekad, sebab saya pernah jumpa dan dengar cerita orang yang mengorbankan masa mudanya, awal-awal lagi, masa mudanya lah, masa dia mula-mula kerja, dia hanya seorang kerani, tapi memang dia sangat berkorban dari segi spending dia, daripada pendapatan dia tu, untuk dia nak nikmati hasilnya bila masa contoh kata 20 tahun, dia kata dia nak sanggup untuk ikat perut untuk menjadi kaya nanti. Maknanya dia ada matlamat. Contoh kata dia ada simpanan, dia nak ada rumah sewa 3 biji contohnya. At least dia kata contoh dia dapat 500 satu bulan. So dia dah dapat situ passive income 1,500 contoh kan. So maknanya dia sebab dia clear apa yang dia nak. Jadi dia sanggup mengorbankan. So semalam saya cakap yang saya share semalam, apa langkah pertama untuk kita dapatkan simpanan 1 juta? Matlamat. Kita kena ada matlamat. Okay, bila ada matlamat tu baru kita boleh setkan apa cara kita yang untuk kita dapatkan simpanan tersebut untuk kita. Maknanya kalau 1 juta, maknanya kalau kita sekarang kan, kita orang biasa ni, marhan ni, ada 1 juta tu kita dah kaya lah kan. So apa yang kita korbankan untuk along the way untuk dapatkan simpanan 1 juta, ataupun kita kata kita boleh kaya, kan. Matlamat. Bila ada matlamat, maknanya kita akan lebih bersedialah untuk mengorbankan apa sahaja. Mana contoh kata orang tengok lah kan, sekarang ni kan saya tengok banyak lah, ramai sangat orang yang orang kata dari segi sebab mungkin dari segi release tension mungkin lah, sebab saya tengok ramai orang yang tukar kereta baru kan, mungkin sebab sebelum ni PKP duduk kat rumah memerap aja, so mungkin duit tak tahu ke mana. Jadi tukar kereta baru. Saya tengoklah ramai kan yang kerja jual-jual kereta second hand pun sangat laku lah kereta-keretanya kan. Okay, so maknanya contoh bila kita tak ada lebih, orang kata dalam jangka masa panjang kita tak ada matlamat kewangan kita, apa kita nak capai, contoh dalam 10 tahun, 20 tahun, mungkin kita akan rasa ada lebihan wang lah. Tapi bila kita ada matlamat tadi, contoh kata saya nak ada, bila saya bersara saya nak ada 1 juta, 1.2 juta contoh. Sebab kita nak pakai kita nak adakan pendapatan pasif untuk daripada contoh kita ada 1 juta contoh dalam bentuk ASB ke tabung haji ke, jadi kita ada pulangan daripada situ. Contohnya kan, contoh. So sebabnya ASB ataupun tabung haji ni dia adalah pendapatan, maknanya dari segi tahunan lah, return tahunan. Tapi kalau contoh kata
Macam saya lebih suka maknanya saya lebih suka simpan saya punya tabungan, duit simpanan saya dalam bentuk sebahagiannya dalam bentuk emas. Sebab bagi saya emas ni kenaikannya lebih tinggi daripada ESB dengan tabung haji lah. Kalau sekarang ni mengikut ekonomi sekarang, sangat-sangat-sangatlah kita sarankan, pakar-pakar kewangan pun sarankan tuan-puan simpan dalam bentuk emas macam ni lah. Sebab dia dah mengekalkan potensi kenaikannya lebih daripada 10 tahun, dapat kenaikan lebih daripada 9%, 9.5 hingga 10% macam tu. So kalau dari segi pelaburan, dah pelaburan, Tuan Azizi Ali menyebut dalam buku ni lah, buku beliau, Jutawan daripada planet Jupiter ni, kalau satu-satu pelaburan tu kita boleh dapat kira return, dari segi return lah, maknanya yang ini tak nampak lah, sebab dia tak nampak dia punya return, cumanya kita boleh tahu bila kita nilai balik berapa harga emas kita sekarang, jadi kita tahu sebenarnya berapa kenaikan dia. Okey, dia tak nampak lah dari segi macam contoh ada statement berapa harga sekarang kan, macam contoh unit trust ke apa, dia ada statement kan, so kita nampak berapa harga terkini. Tapi kalau emas dia tak nampak, cuma kita kena evaluate lah. Dia biasanya kita boleh evaluate bila kita nak bayar zakat. Sebenarnya salah satu daripada kelebihan kita simpan emas ni, kita akan teringat kepada bayar zakat, walaupun kita cuma ada baru 10 gram macam ni. Bila 10 gram macam, okey, kena bayar zakat ke? Emas kan zakat. Emas zakat. Kalau benda lain mungkin kita tak berapa ingat sangat. Tapi kalau duit pun sebenarnya dah cukup haul, dah cukup dia punya nisab, kena bayar zakat juga kan. Okey. So kena bayar zakat lah apa-apa hal pun. Apa yang kita bayar zakat, kita kena bayar zakat lah sebagai orang Islam kan. Okey, so cukup haulnya, cukup nisabnya, kena bayar zakat. Okey, contoh kalau kat Selangor, contoh ada 85 gram, emas simpanan macam ni, dah kena bayar zakat lah. Okey, so emas simpanan lah. Kalau emas pakai, dia adalah terma lain. Okey, boleh cek nanti lah ya, dengan pejabat zakat. Okey, so maknanya kita kena korbankan apa yang kita boleh belanja untuk kita jadi lebih kaya. Salah satunya. Okey, bila contoh itu jadi kita dia banyaklah sekuensnya bila kita korbankan apa yang kita boleh belanja, sebab kita nak mengurangkan kita punya penggunaan pendapatan tersebut untuk kita nak menyimpan kemudian hari. Kan, contoh kata yang saya pernah sebut, dari segi kemampuan beli kereta, kalau boleh maknanya janganlah loan kereta kita lebih daripada 15% gaji kita bulanan, pendapatan bulanan, jangan lebih daripada 15%. Contohnya kalau kata gaji 5,000 berapa, contoh kalau gaji 5,000, kalau gaji 5 berapa sebenarnya yang kita patut beli kereta. Kalau 15% maknanya hanya RM750. Kereta apa RM750 kan? Kalau kereta rasanya kereta H yang paling rendah pun tak dapat RM750 kan? Kalau itu pun dah bayar deposit mungkin 10% ke macam tu kan? So maknanya memang jadi kita ni downgrade lah daripada orang lain lah sepatutnya. Sepatutnya akan jadi kita ni downgrade daripada taraf hidup orang lain, lifestyle orang lain. Tapi tak apalah, sebab kita ada matlamat. Contohnya kita ada matlamat, kita ada by 10 tahun nanti aku nak ada berapa, aku nak ada simpanan berapa, aku nak ada emas berapa. So kita kena buat matlamat kita tu. Okey, so saya pernah share lah kan pasal matlamat ni. Ni contoh lah matlamat dalam bentuk emas lah, dalam bentuk emas macam ni. So berapa contohnya kita kena ada untuk kita nak pergi haji, untuk pendidikan anak-anak, untuk kecemasan. So berapa yang kita ada, ini adalah rough idea lah. So tuan-puan boleh guna pakai benda macam ni untuk nak adakan matlamat tuan-puan. Okey. So kalau contoh nak guna dan pakai dalam bentuk unit trust ke kan, ESB ke, so boleh convert lah. Tapi cumanya dengan emas ni, dengan emas kelebihannya lagi adalah dia ada kalis inflasi. Kalau contoh tuan-puan ada 7 keping yang macam ni, 10 gram tu 10 keping, 7 keping untuk nak pergi umrah. Contoh nak pergi umrah 10 keping, macam contoh macam ni harganya RM2,700. So ada 7 keping berapa? Nilainya kan. So kita cuba kira 2,700 darab 7, lebih kurang berapa? So RM18,900 untuk pergi haji. So sangat memadai lah sebenarnya. Sangat memadai kalau nak pergi haji dengan RM18,000 kan. Untuk maknanya untuk seorang siap dengan boleh belanja untuk di sana nanti. Kan, kalau muassasah lah. Kalau mungkin kata nak pergi dengan package tu, kena lebih lagi lah kan. Package pun saya rasa banyak dah yang
Sekarang ni mungkin dalam 40,000, 30,000 macam tu kan. So mungkin kena lebih lagi lah untuk nak pergi package. Kalau muasasah sangatlah bercukupi lah kalau harga sekarang. Tak tahulah kalau tiba-tiba tabung haji keluarkan harga baru kan. So lepas tu dia berkadaran sebenarnya 18,000 ni dia berkadaran dengan keadaan semasa. So tak perlulah, maknanya contoh kata kalau contoh 18,000 contoh tahun lepas lah, maknanya keadaan biasa 10,000 campur dengan 10,000 lebih kan dalam 11,000, contoh ada 7,000 lebih lagi untuk kita nak buat belanja di sana. Kalau kata contoh kata ada kenaikan harga barang pun berkadaran dengan 7 keping ni juga. Sebab harga emas akan naik juga bila kadar inflasi naik, harga emas akan naik. Sebab itu beauty-nya bila kita simpan dalam bentuk emas berbanding kita simpan dalam bentuk duit. Sebab dalam bentuk duit dia tak akan boleh mengatasi inflasi. Kebiasaannya lah, kebiasaannya tak akan boleh mengatasi inflasi. Contohnya sekarang harga emas naik, harga emas naik di US. Harga emas naik di US sebab apa? Sebab kerajaan US mengumumkan kadar inflasi naik di US. Bila kadar inflasi naik, harga barang akan naik. Harga barang akan naik kan. So tapi masa tu maknanya dengan duit yang sama kita kita boleh membeli barang dengan harga yang sama, benda yang sama dengan duit yang lebih. Tapi bila harga emas naik, maknanya kita boleh pakai emas yang sama untuk membeli barang yang sebelum ni dengan harga yang sama. Contoh kata yang paling senang sekali adalah beli kambing. Sebab beli kambing kambing ni sebabnya memang evergreen lah. Evergreen dia punya contoh ni sebab daripada zaman Nabi 1 dinar boleh beli seekor kambing. So sekarang harga 1 dinar ni 1,100 pun still boleh beli seekor kambing. Zaman Nabi 1,400 tahun dulu boleh beli seekor kambing. Ni 1 dinarnya 4.25 gram. 4.25 gram. So kalau tuan-puan simpan benda ni, satu ni 4.25 gram ni, okey, boleh simpan benda ni dan sampai bila-bila pun dia akan boleh membeli seekor kambing. Berbanding kalau contoh 1,100 ni tuan-puan simpan dalam bentuk duit, 10 tahun lagi confirm tak boleh beli seekor kambing dah. Sebab masa tu harga kambing dah jadi contoh kata 1,500. Contoh kan 1,500, kenaikan dia dalam 400, 1,500. Sedangkan duit pun tuan-puan yang simpan 1,100. Tapi kalau masa tu ada dalam bentuk emas macam ni, confirm masa tu harga satu keping ni pun 1,500. Jadinya masih mampu beli seekor kambing pada masa tu. Itu beauty-nya bila kita simpan dalam bentuk emas. Dia takkan ada lah pendapatan macam contoh kata pendapatan tahunan macam ASB ataupun tabung haji ke. Cumanya dia memang mengekalkan nilai dia tersebut. So kita tak boleh pakai lah dari segitu. Cumanya kita boleh pakai, contoh kata kita nak guna duit dalam masa terdekat, contoh kata terdesak, kita bolehlah pajakkan dia sebelum kita boleh jual maksudnya macam tu. Tapi kena ada ilmu lah macam mana nak pajak, apa cara nak pajak, kena explore sedikit lah kan. Tapi dengan kalau contoh kata menyimpan emas dengan saya tidak di bawah G100 Network, kami setiap minggu memberikan ilmu-ilmu emas. Contoh pasal pajakan ni. So saya dalam 2 minggu lepas tim kami memberi satu talk show berkenaan dengan cara-cara untuk memajak emas. So memang banyak sangat cara sampai ke yang untuk orang berniaga pun di-share lah cara je kan. So biasanya benda ni macam orang kata tips and trick. Jadi tak share sangat. Tapi kita share ilmu sebab kita nak bagi kepada semua penyimpan emas kita ada ilmu dan tahu nak manage emas simpanan mereka. Sebab kita tak nak ada emas, kita hanya sekadar ada emas tapi kita tak tahu macam mana nak mempergunakan emas itu untuk menjadikan kita lebih baik kewangannya. So macam contoh minggu ni bulan hari Rabu hari tu ada talk show berkenaan dengan magicnya simpanan emas. Magicnya simpanan emas, panel bercerita, share kan berkenaan dengan macam mana mereka menggunakan emas untuk menutup hutang-hutang mereka, lepas tu menjadikan kewangan mereka lebih baik. Okey. Macam mana ni saya nak share satu cerita. Semalam saya punya seorang penyimpan emas baru saja orang kata habis bayar untuk satu keping dinar macam ni. Satu keping dinar macam ni yang dia beli loket lah. Yang dia beli loket. Nanti saya punya akan sampai. Bila saya sampai, saya share dengan tuan-puan lah loket tersebut. Satu dinar macam ni, satu loket. Tapi yang penyimpan emas saya ni, dia beli yang setengah dinar lah. Loket tu dengan setengah dinar. Maknanya separuh pada yang ni. Dia habis bayar dalam masa 10 bulan.
Okey, so habis bayar sebulan. Tapi kebetulan sekarang ada promosi untuk bayar 10 kali. So dia grab lagi kira macam orang kata simpanan emas kedua dia lah. Sebelum ni dia dah beli loket dengan 1,5 dinar. Lepas tu dia nampak dengan simpanan macam ni yang dipaksa, maknanya dia ada komitmen untuk bayar setiap bulan. Contoh sebelum ni dia bayar 100 dalam 120 ringgit macam tu lah satu bulan. So bila dia nampak ada lagi yang boleh bayar 10 kali, contoh 1 dinar ni dalam 115 ringgit yang semalam, hari ni saya tak pasti daripada harga je, lebih kurang juga rasanya. Sekejap saya tengok. Lebih kurang juga 115 ringgit, 116 ringgit macam ni kalau hari ni. So maknanya dia tengok sebab dia 10 bulan dia boleh komit. Maknanya orang ini sebenarnya penyimpan emas saya ni dia ada kemampuan lah untuk nak bayar dalam around maknanya figure 100 lebih tu. Jadi dia kata bila dia menyimpan macam ni, jadi dia boleh menyimpan maknanya. Sebelum ni dia nak simpan dalam bentuk duit tak boleh. Tak boleh. Jadi dia kata saya nak tambah lagi lah. So itu yang dia tambah lagi satu. Ditambah lagi satu keping lagi yang ni dia beli untuk bayar 10 kali. Sebab dia kata inilah pertama kali dia boleh menyimpan banyak. Sebelum ni dia tak boleh menyimpan. Bila dengan simpanan emas ni, sebab dengan paksaan macam tu, maknanya dia ambil yang bayaran 10 bulan berbanding dengan kalau macam contoh kita ambil yang masukkan dalam akaun emas tu, dia tak ada komitmen lah. Tuan puan ada duit, tuan puan masukkan. Kalau tak ada duit, diam-diam dulu. Tapi yang ini maknanya kena ada komitmen lah, sebab ni nanti dia akan keluarkan jadual untuk tuan puan bayar. Macam contoh yang ni bulan 11 kan, 12 bulan 11 berapa kena bayar, 12 bulan 12 berapa kena bayar, so sehingga 10 bulan lah. Okey, sudah ada jadual. Jadi tuan puan kena ikutlah jadual tersebut. Kalau tak bayar maknanya nanti kena ada penalti lah. Okey. So kat situ maknanya ada paksaan. Jadi orang yang boleh komit, maknanya dari segi duit sebenarnya dia ada, cumanya sebelum ni dia tak boleh nak korbankan dia punya kehendak untuk nak menyimpan tu. Sebab saya pun selalu sebut lah kan, ada satu poster pada mentor saya tu yang mengatakan bahawa kita ni membeli, menjustifikasikan kita punya kehendak dengan logik lah sebenarnya, dengan logik. Walaupun sebenarnya kewangan ni matematik, tapi kita melogikkan apa yang kita nak tu, lepas tu kita akan mengatakan ianya dah perlu. Okey. Padahal sebenarnya mungkin bila selepas dah beli benda tu, macam tu kalau sebarang keperluan lah kan, sebarang kehendak, sebarang keperluan tu macam benda yang perlu. Macam contoh kata nak beli beras kan, nak beli beras memang wajib lah kan, cumanya bentuk apa beras tersebut, jenis apa beras tersebut. Kalau kita orang yang orang kata cukup-cukup makan je, kalau saya beli je lah beras yang 5% hancur tu, tak payahlah nak lebih-lebih nak makan basmati. Contoh. Okey, kalau kita ada lebihan duit dan memang kita mampu untuk beli basmati tanpa kita mengorbankan benda-benda lain, contoh kata persekolahan anak-anak apa semua tak perlu korbankan, so tak ada masalah lah kan. So maknanya dari segi keperluan ataupun kehendak, antara mengorbankan antara keperluan dengan kehendak tu, kita kena korbanlah kehendak. Sebab kita nak capai matlamat kita untuk kaya. Sebab kaya kita akan jadi lebih banyak pilihan. Mungkin kita janganlah nampak benda pilihan yang tak elok kan. Kita nampak benda yang positif lah. Benda positif macam mana kita boleh jadi orang yang lebih bersedekah, kita jadi orang yang lebih boleh kata memberi kepada ibu bapa kita. Contoh macam tu kan. Kalau contoh kata kita mungkin ada orang kata, dari segi saya pernah dengar lah kan, anak-anaknya saya tak ada mak ayah dah. Jadinya saya tak adalah nak memberi secara direct kan. Cumanya saya macam bersedekah, kata niatkan untuk mak ayah saya lah yang dah tak ada. Contoh kata yang masih ada mak ayah, kadang-kadang ada saya dengar beri, lepas tu nanti hujung bulan boleh tak mak nak minta pinjam, macam kita bagi, lepas tu kita pinjam balik. So kalau dari segi kita memang ada kemampuan dan kita boleh korbankan kita punya kehendak, janganlah beli macam contoh kata sekarang kan hipster kan, pergi makan kedai-kedai yang viral kan, yang mungkin yang harganya agak tinggi sedikit, kayangan ke, so mungkin tak perlulah kita nak buat macam tu. Jadi kita kena korbankan antara keperluan dan kehendak. Mungkin contoh kita nak makan siakap kan, yang viral tu kan, so kita makan siakap, tapi boleh je kita beli dan masak sendiri. Harganya lagi lah orang kata mampu milik kan. So kita boleh makan tapi dengan harga yang kita mampu. Okey.
So maknanya kita yang tentukan sendiri. So apa yang kita kena korbankan pendapatan kita untuk kita simpankan untuk jangka masa panjang. Tentukan matlamat yang kita nak ada untuk jangka masa panjang dan kita kena korbankan lah. Dan of course kena cari ilmu, cari mentor. Macam contoh saya bermentor kan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, Tuan Zaidi Ismail, baca buku Tuan Azizi Ali. Saya ada baca buku juga Puan Hajah Rohani. So macam mana kita nak menambah baik dari segi kita punya pengurusan kewangan. Jadinya apa yang kita korbankan tu benda yang betul lah. Tidaklah kita korbankan benda yang kata nanti jadi sia-sia. Contohnya sebab kita buat tanpa ilmu. Contoh kan, contoh tu semayang pun kan, kalau kita buat tanpa ilmu, mungkin kita buat tu macam kita rasa betul, tapi sebenarnya benda yang tak betul. Contoh macam tu. Jadinya apa-apa pun kena ilmu kan. Nak dunia pun kena ilmu, nak akhirat pun kena ilmu. Okay. So saya macam contoh tadi saya sebut salah seorang penyimpan saya tu yang dia dah ambil kepingan emasnya yang kedua, untuk beli kepingan emasnya yang kedua. So itu adalah kegembiraan saya lah. So saya maknanya dari segi contoh ilmu, bila saya bercerita macam ni, maknanya kita nampak tadi bila dengan simpanan emas ni, salah seorang penyimpan saya ni, dia dah gembira dengan simpanan dia, jadi dia menambahkan lagi simpanan kedua. Kalau contoh awal bulan hari tu pun salah seorang penyimpan saya dah habis simpanan emas pertamanya. Lepas tu dia terus cakap, ada lagi yang 10 gram. Hari tu yang 10 kali bayar. Hari tu yang masa awal bulan pun ada yang masuk promosi ni. Hari last, 1 hari bulan 11 hari tu, alhamdulillah masa dia tanya saya tu, masih ada promosi tu. Dia kata tak apalah, saya nak lah sebab dah habis dah. Dia dah nak postkan yang dia beli yang pertama hari tu. Jadinya dia macam sebab dia teruja. Dia kata boleh menyimpan. Boleh menyimpan dengan bentuk emas ni. Dia sebab tak ada emosi. Dia tak ada emosi. Tuan puan kena cuba dulu baru tahu. Apa emosinya bila kita ada simpanan emas berbanding dengan emosinya bila kita ada duit. Saya tak ada duit hari ni kan. Tak ada lah kat situ tapi jauh sikit nak ambil. So bila kita dengan duit ni, kita adalah emosi kita untuk berbelanja. Nak belanja saja. So kita tak macam bila kita ada duit, kita lebih kepada nak memenuhi kehendak sebab kita rasa kita ada lebihan wang. Contoh bila kita dah ada komitmen, contohnya 100 bulan, contoh yang kita nak beli macam ni, satu dinar ni. So tuan puan boleh beli 1 dinar, lepas tu komitmen ada setiap bulan. Jadinya macam tak boleh lah, ada 100 lebih, tapi 100 lebih ni aku dah ada jadual bayaran dah, nak kena bayar. Kalau tak bayar nanti kena penalti. Sayang duit aku. Dia ada emosi macam tu, sayang duit aku sebabnya aku nak dapat emas. Okay. So emosi dia mesti akan jadi berbeza. So saya ada satu lagi, ada seorang penyimpan emas saya ni, dia hari tu dia lock sendiri. Saya dah ajar dia lock. Maknanya bila dia rasa macam ada nak membeli, dia boleh beli sendiri kan. So dia lock satu. Lepas tu ada macam problem internet dekat rumah dia ke apa, terkeluar. Lepas tu dia ingatkan yang dia lock yang pertama tu tak jadi. Lepas tu rupa-rupanya dia pergi lock lagi sekali, rupa-rupanya dua-dua tu jadi. Dua-dua order dia masuk. So macam dia call saya, macam mana ada 2 masuk ni. Lepas tu kata boleh je, sebabnya masa lebih kurang kan. Boleh je nanti kalau kata contoh puan nak cancel satu, boleh je nanti WhatsApp kepada public good, bagi tahu saya nak cancelkan yang ni sebab saya terdouble order. Okey, contoh macam tu. Tapi dia kata tak apalah, saya fikir dululah dalam 1 hari. Boleh tak nak saya boleh fikir boleh je 1 hari, dalam 1 hari tak ada masalah lah untuk public goal consider lagi. Lepas tu saya nampak dia lock dua-dua. Orang ni ada kemampuan lah, tapi dia lock dua-dua. Sebab apa? Macam tak apalah, mungkin maknanya dari segi komitmen dia boleh lah nak bayar dua order tu kan. Okay. So maknanya tak apalah, dia hanya tukarkan duit dia kepada emas. Jadi macam contoh tuan puan macam yang belum terbuka hati lagi nak menyimpan emas ni, cuba twist fikiran tu, bagi tahu bahawa kita korbankan duit kita untuk tukarkan jadi emas. Bukannya kita leburkan duit kita di platform lain untuk membeli barang yang mungkin kita tak akan guna. Sah macam mana keadaan pun. Contoh kata kebakaran rumah pun, kalau benda ni terbakar, tuan puan masih boleh berguna. Cumanya janganlah bagi hilang, letak kata-kata kan. Sebab banyak orang kata dari segi emas ni,
banyaknya bila orang yang tak ingat dekat mana dia simpan. So dia punya tips, janganlah simpan selalu banyak tempat. Mungkin contoh kata kalau kat rumah pun simpanlah 1-2 tempat. Macam tu. Okey. Kalau kata contoh kata kita memang tak boleh tidur malam, so public gold ada caranya yang tuan-puan boleh menyimpan melalui akaun emas. Yang tu tak payah nak fikirlah. Yang tu dalam akaun emas. Tapi sebenarnya emas yang terbaik adalah emas yang di tangan kita lah. Sebab apa-apa hal berlaku, contoh kata ada kematian ke, macam contoh saya meninggal, waris saya ada benda ni dekat tangan. Tak perlu nak tunggu proses untuk nak keluarkan daripada akaun emas. Tapi depends. Bergantung kepada tuan-puan macam mana tuan-puan yang lebih selesa lah. Kalau tak boleh tidur malam sebab ada emas 10 gram kat rumah yang harga 2,000, tak payah. Baik simpan dalam akaun. Ataupun kalau contoh dah ada banyak, simpan je lah dalam safe deposit box di, contohlah yang boleh sewakan ke bank apa kan. Contoh. So boleh sewa letak emas-emas kita yang banyak tu lah. Dan subhanallah jatuh pula. Okey. So apa yang kita kena korbankan? Kita kena korbankan kita punya lifestyle lah untuk nak contoh kata ikut cara orang lain yang ada pendapatan yang sama. Kita kena korbankan sebab kita ada matlamat. Bila kita ada matlamat, kita lebih terpandu untuk nak korbankan apa yang kita perlu korbankan untuk capai matlamat tersebut. Okey. Itulah dia punya tips and trick. Apa yang harus kita korbankan? Korbankan lifestyle kita, korbankan pendapatan kita untuk kita nak capai matlamat kita lah. Yang paling penting adalah kita kena letak matlamat. Apa yang kita nak capai dalam pengurusan kewangan kita. Contoh kata kita nak bersara, nak ada passive income berapa. Especially orang yang tak ada pencen lah. Sebab saya pun macam tadi saya ada baru baca yang daripada KWSP kan, selepas daripada pengeluaran iSINA, iCitra semua tu kan. So sangat ramai orang yang ada, berapa peratus saya ingat tadi, 25% ke yang ada hanya kurang daripada 1,000 lah dalam KWSP dia. So apa nak buat dengan 1,000 kan? So sangat sebenarnya terkesan lah. Sangat terkesan. Mungkin ramai orang yang keluarkan duit iCitra, iSINA, tapi mungkinlah sebab kalau kata dia memang betul terdesak, so kita tak apalah kan, tak ada masalah lah, memang dia menggunakan untuk kehidupan seharian. Tapi saya ramai dengar yang ambil duit KWSP, ambil moratorium, duit tu tak tahu ke mana pun. Tapi kalau contoh bagi saya, yang bagusnya adalah kita boleh keluarkan sebab kita letak kat tempat yang dari segi pulangannya lebih baik daripada yang kita tahu lebih baik daripada KWSP punya pulangan. Contohnya adalah emas lah. Sebab emas dah mengekalkan prestasinya lebih daripada 10 tahun, 9% ke atas. Sedangkan kalau KWSP pun tak dapat benda macam tu. Tak dapat pulangan macam tu, 10% ke atas. So kalau saya tak ada masalah nak keluarkan. Tapi kalau orang yang maknanya dari segi kemampuannya tidak terjejas lah pendapatan. Kalau yang memang terjejas, so kita memang alhamdulillah lah, maknanya tu Allah bagi orang kata bukakan hati pemerintah kita untuk nak bukakan peluang untuk keluarkan KWSP kan. Jadinya kita adalah kat situ pendapatan sementara untuk nak menyara keluarga. Tapi kalau orang yang tak terdesak ni, kalau dia keluarkan lepas tu dia belilah, macam contoh kata upgrade kereta kepada yang lebih baik dengan duit moratorium contohnya, dengan duit contoh lah kan. So kalau orang yang betul mampu tak ada masalah pun. So jadi kita macam salah gunalah duit tu. Sebenarnya duit tu adalah untuk kegunaan kita masa depan kan. Contoh KWSP tu kan, memanglah kita ni kumpulan wang simpanan pekerja untuk simpanan selepas kita bersara. Tapi kita dah keluarkan awal dan kita misusekan benda tu untuk benda-benda lain. Sangat surprise lah bila baca kan. Ramai orang yang akan ada simpanan kurang daripada 1,000. So mungkin kerajaan dah nak bantu, tapi kita lah kena bantu diri sendiri. Macam contoh yang saya selalu cakap jugalah kan. Kewangan ni kita je yang boleh bantu diri kita sendiri. Tak siapa yang boleh kita bantu kecuali kita tak nak bantu diri kita sendirilah. Sebab duit dekat tangan kita yang tentukan duit tu nak ke mana. Kalau kita guna duit tu untuk spend, maknanya nak berbelanja, sebenarnya kita mengkayakan orang lain. Tapi kalau kita menyimpan, sebenarnya kita mengkayakan diri kita sendiri. So pilihlah cara mana. Memanglah perbelanjaan ni orang kata kalau maksimum pun kalau maksimum boleh menyimpan 50% kan, 50%. Sebenarnya 50% still kita berbelanja lah. Tapi kalau boleh kita menyimpan at least 10%, maknanya 90% saja kita belanja, 10% tu kita simpan, maknanya 10% tu kita dah kayakan diri kita. Okay. So kalau ada manfaatnya, ada manfaatnya. Saya bersembang-sembang dengan tuan-puan macam mana cara untuk tuan-puan korbankan sesuatu untuk mendapatkan kekayaan di masa hadapan. So bolehlah orang kata
sharekan live ini untuk orang lain pun dapat manfaat yang sama. Sebab saya percaya ramai lagi rakyat Malaysia di luar sana yang tak ada simpanan walaupun 1,000. Contohnya saya kawan saya kan. So bila dia ada satu ni, maknanya dia dah ada simpan 1,000. 1,000 lebih lah, RM1,100. So maknanya dia dah jadi orang yang 25% daripada rakyat Malaysia. Sebab kajian laporan Bank Negara menyebutkan bahawa 75% daripada rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000. Sebab tu saya gagahkan diri sebenarnya untuk bercerita setiap hari pasal simpanan, jadi kaya, macam mana saya menggunakan emas untuk membantu orang lain untuk adakan simpanan. Contoh yang saya cakap tadi kan, ada 3 orang yang saya cerita tadi, testimoni daripada saya punya penyimpan, 3 orang dia dah ada lebih simpanan bila dia menyimpan dalam emas. Okey. Sebab sebelum ni dengan duit biasa, kita emosi kita akan lebih terarah untuk shopping lah, untuk membeli belah kan. Okey. So saya endkan saya punya session hari ini. Kita jumpa lagi. Semoga ada manfaatnya dan kita jadi orang yang lebih boleh beri manfaat pada orang lain lah. So assalamualaikum, salam Jumaat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.